Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Nasir bin Kamarudin, pengerusi KPU, Kompleks Pendidikan Al-Ummah Cepoh. Saya sedang berada di tapak projek KPU yang kami sedang bangunkan fasa 1 bangunan sekolah untuk menggantikan sekolah yang sedia ada yang berada di Ulu Cepoh. Sekolah tersebut tidak lagi mampu untuk menampung bilangan pelajar yang berjumlah 1,212 orang. Keadaan sekolah tersebut yang berada di tepi jalan, dari segi keselamatannya dia tidak kondusif. Kemudian oleh kerana bilangan pelajarnya yang begitu ramai, kami terpaksa menyewa 5 blok bangunan kedai untuk menempatkan sebahagian daripada pelajar-pelajar kami. Jadi kerana itulah kami merancang untuk membangunkan kompleks KPU ini bagi memindahkan pelajar-pelajar yang sedia ada ke kawasan yang lebih selesa. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk merayu kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bermurah hati untuk memberikan sumbangan seberapa yang termampu bagi menampung kos pembinaan projek pasar yang pertama ini yang berjumlah 5 juta. Oleh kerana kemampuan kami dari segi kewangan sangat terhad, kami merayu sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan, para dermawan untuk memberikan bantuan dan menyumbang bagi merealisasikan hasrat yang murni ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu dia Kompleks Pendidikan Al-Ummah ataupun KPU, dan sudah pasti kita tahu kan pendidikan adalah aspek yang sangat penting untuk melahirkan generasi berjaya dunia dan juga akhirat. Alhamdulillah, insya-Allah hari ini kita akan kongsikan kepada anda tafsir Mawidu'i merealisasikan budaya salam dalam kehidupan kita, insya-Allah. Dan bersama dengan saya sekarang ini di studio, saya bawakan kepada anda semua Mudir Madrasah Al-Hikmah, Ustaz Haji Muhammad Tarmizi Abdul Hamid. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz, apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Masya-Allah, alhamdulillah. Ustaz, kita punya topik hari ini adalah merealisasikan budaya salam dalam kehidupan. Sudah pastinya salam tu adalah satu perkara yang penting sebenarnya dalam kehidupan kita, masya-Allah. Jadi Ustaz mungkin boleh kongsikan apa dimaksudkan budaya salam dalam kehidupan kita, Ustaz? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita terkesan dengan program Assalamualaikum. Masya-Allah, alhamdulillah. Jadi kita perlu menghadam tema Assalamualaikum ini supaya bukan sekadar aspek teknikal. Ya. Iaitu kalau kita solat disudahi dengan salam ke kanan dan ke kiri, atau ucapan salam daripada seseorang kepada seseorang yang lain, bukan sahaja dari sudut aspek teknikal, tetapi assalam itu bermakna kedamaian. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam kedamaian itu keseluruhannya. Walaupun ada yang menterjemahkan as-silmi bermakna agama Islam, tetapi yang lebih mengkhusus ialah kedamaian. Bagaimana kita nak mewujudkan kedamaian melalui pendidikan. Itu yang disebut peace education, ataupun pendidikan yang damai, yang bukan sahaja sifatnya individu, tetapi dia harus menjadi sejagat ataupun dia menyeluruh dalam konteks kehidupan kita. Selain itu, assalam juga adalah merupakan min asma'i Allah, adalah di antara nama-nama Allah. Asma'ul Husna itu ialah Al-Quddus As-Salam. Jadi bagaimana kita nak menghayati As-Salam itu sehingga menjadi satu nilai akhlak? Kerana at-takhalluq bi akhlaqillah, seperti yang disebut oleh Imam Ghazali, berakhlaklah kamu dengan akhlak Tuhan. Jadi akhlak Tuhan itu ialah as-salam.
Selain daripada kita berdoa, Ya Allah, Engkaulah yang maha damai. Ya. Allahumma antas salam. Dari Engkaulah salam itu. Wa minkas salam. Wa ilaika ya'udus salam. Kepada Engkaulah kembali kesejahteraan atau kedamaian itu. Fahayyina rabbana bisalam. Hidupkanlah kami semua dalam keadaan damai dan sejahtera. Jadi ini memerlukan kepada suatu rencana yang dipersiapkan supaya bukan sahaja keluarga, sekolah, tetapi kita mahukan kedamaian itu sehinggalah di peringkat negara dan global. Masya Allah. Begitulah luasnya konsep Assalam yang nak kita bawa kerana kita terkesan dengan program Assalamualaikum ini. Masya Allah, Allahu Akbar. Itu dia banyak hikmah dengan kita memberi salam, Assalamualaikum kan, Masya Allah. Jadi Ustaz, mungkin bagaimana caranya Ustaz, kemudah sebenarnya untuk kita merealisasikan budaya dalam masyarakat kita, terutamanya masyarakat kita Malaysia. Bagaimana agaknya caranya Ustaz untuk kita dapat merealisasikan bahawa salam ni memang kena ada dalam kehidupan kita Ustaz? Ya. Maksud ataupun tujuan Assalam fi syariatil Islam, dalam syariat itu ialah dia bersifat inklusif, yang merangkumi baik manusia sebagai seorang Muslim ataupun yang tidak. Sebab itu kita perlu memahami konsep Assalam itu supaya kita dapatkan bagaimana supaya at-ta'ayush as-silmi, hidup kebersamaan dengan penuh damai. Walaupun berbeza bangsa, berbeza kaum, berbeza agama, budaya dan kepercayaan. Yet kita masih boleh lagi untuk mewujudkan kedamaian seperti yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam sebuah masyarakat yang plural di Madinah. Ada Yahudi, ada Kristian. Malah Rasulullah menggabungkan orang-orang Yahudi itu dengan orang yang beriman sebagai suatu nation, sebagai satu ummah. Kata Nabi bahawa annal yahuda bani Auf ummatun ma'al mu'minin. Adapun orang Yahudi Bani Auf itu adalah ummatun, as a nation, ma'al mu'minin. Itu artikel 25 dalam Perlembagaan Madinah. Yang mana Rasulullah telah menyatakan 47 fasal dalam Perlembagaan Madinah itu, Sahifah Madinah, itu perkara 25 menyentuh bagaimana perlunya diwujudkan keharmonian antara masyarakat yang pelbagai seperti kita di Malaysia ini. Masya-Allah. Oleh sebab Assalam itu tujuannya ialah kedamaian, maka kita tidak boleh melihat dia sebagai satu teknikal, dalam arti kata orang yang ar-rakibu, orang yang berkenderaan, dia hendaklah memberi salam kepada al-mashi, orang yang berjalan, berkenderaan bagi salam kepada orang yang berjalan. Itu teknikal. Tetapi bila kita melihat kepada falsafahnya ialah orang yang berkenderaan, dia mesti menjaga keselamatan orang yang berjalan kaki. Ya, Masya Allah. Barulah maknanya kesedaran ini dapat dikongsi. Orang yang berjalan, al-mashi, dia kena menjaga keselamatan orang yang al-qa'idin, orang yang duduk. Jadi konsep itu memanglah konsep bila berkenderaan kepada orang yang berjalan, orang berjalan kepada yang duduk. Tetapi falsafah di sebaliknya itu, kalau kita mempunyai kedudukan yang tertentu, kita mesti menjadi orang yang mencetuskan kedamaian dalam kehidupan ini, termasuklah perkara-perkara yang tadi yang disebut al-qalil, yang sedikit dia hendaklah memberi salam kepada yang al-kathir, yang ramai. Maknanya kita walaupun sedikit tetapi menjadi elemen ataupun ejen kedamaian dalam masyarakat. Mudah-mudahan kalau konsep Assalam ini dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita, saya yakin kita akan dapat melihat anjakan satu shift dalam kehidupan kita ini
daripada status sosial yang ada ini, kita akan dapat merasai kedamaian itu. Kerana kedamaian itu bukan sahaja saya sebutkan tadi teknikal, tetapi dia adalah datang daripada kesedaran kita untuk menghayati nama Allah As-Salam dalam kehidupan kita. Masya Allah, Allahu Akbar, itu dia Assalam yang banyak sangat maksud sebenarnya kan, yang boleh kita realisasikan dalam kehidupan kita. Tapi kita nak berehat dulu seketika, insya-Allah kita kembali lagi selepas ini bersama dengan Ustaz, insya-Allah. Walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Saya sekarang sedang berada di Kompleks Pendidikan Ummah. Yang ini sekolah yang ingin melahirkan generasi ummatik. Maksudnya generasi ummatik itu generasi yang kuat kefahaman agamanya, tapi juga cemerlang di segi pendidikan. Bagi anda yang meyakini dengan konsep ini dan berkongsi visi dan misi dengan saya mengalu-alukan bantuan, sokongan, apa juga bentuk bagi menjayakan misi ini sehingga tertegaknya sekolah yang mempunyai semangat ummatik, melahirkan generasi ummatik yang akan mengangkat martabat umat di negara kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Masya Allah, itu dia Kompleks Pendidikan Al-Ummah dan kita masih lagi bersama dengan Ustaz Muhammad Tarmizi selaku Mudir Madrasah Al-Hikmah. Ustaz, Masya Allah, seperti mana yang kalau kita lihat dalam visual tadi, adik-adik kita, anak-anak kita memerlukan ya Ustaz kan bantuan untuk mereka lebih selesa untuk mereka belajar. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan lebih lanjut lagi berkaitan dengan kutipan dana dan pembinaan Kompleks Pendidikan Al-Ummah ini Ustaz, silakan. Kalau kita merujuk kepada surah An-Nisa ayat 86 yang ada kaitannya juga dengan salam. Firman Allah Ta'ala, wa idza huyyitum bi tahiyyatin, apabila kamu diberi salam dengan ucapan tahiyyah, ucapan selamat, fahayyu bi ahsana minha, hendaklah kamu membalas atau respon dengan yang lebih baik daripada salam yang diucapkan. Aurudduha, ataupun yang setimpal. Dia bukan sahaja teknikal, kalau orang bagi salam, Assalamualaikum, kita jawab tambah warahmatullah. Tetapi maksudnya, segala nikmat yang kita dapat, kebaikan yang kita perolehi, kita harus mencurahkannya balik kepada yang memerlukannya. Lebih daripada apa yang kita dapat. Itu yang dimaksudkan dengan fahayyu bi ahsana minha, yang terbaik. Jadi apabila Nabi SAW di Isra dan di Mi'rajkan, diperlihatkan kepada Nabi Muhammad akan syurga. Bila melihat pintu syurga, Rasulullah terkesan dengan tulisan di pintu syurga, iaitu as-sadaqatu bi'ashri amthaliha. Sedekah itu ganjarannya 10 kali ganda. Al-qardu, iaitu hutang, disebut dalam itu bi thamaniyata asyar, 18 kali ganda. Jadi Rasulullah terkesan dengan tulisan di pintu syurga itu, lalu bertanya, ya Jibril, ma balul qardi afdal minas sadaqah. Macam mana hutang lebih baik daripada sedekah? Jadi infak ini dia bukan saja dalam bentuk infak, tapi dalam bentuk al-qardu. Maknanya kita memberi hutang. Kita memberi pinjaman yang disebut pinjaman yang terbaik, qardul hasan. Katakanlah projek ini memerlukan lagi 2 juta untuk disiapkan dalam tempoh yang terdekat. Bagi yang mampu, dia boleh bersedekah. Betul. Tetapi bagi yang ada simpanan, dia boleh bagi pinjaman 1 tahun dan pinjaman itu akan dibayar balik. Kerana buat masa ini kita menyewa bangunan yang kos keseluruhannya kita menyewa bulanan dan sebagainya, mungkin memerlukan ribuan ringgit. Tetapi bila ada pihak yang memberikan pinjaman yang disebut al-qardu atau qardul hasan, digandakan lagi sehingga Nabi bertanya kepada malaikat, al-qardu bi thamaniyata asyar, digandakan dengan 18. Sedangkan sedekah 10 kali ganda. Di sinilah peluang kepada kita. Bulan Rejab ini Rasulullah berisra' dan Mi'raj sampai ke syurga, diperlihatkan. Bila Nabi balik, golongan wanita juga mereka menuntut kepada Nabi supaya diadakan kelas khas untuk mereka. Jadi Nabi akur, lalu mengadakan kuliah yang pertama. Nabi menyatakan, saya baru balik daripada Isra' Mi'raj. Lalu Nabi menyebut, aku diperlihatkan ahli neraka, ramai wanita di dalamnya. Jadi mereka terkesan di itu, semuanya pakat menangis. Rasulullah juga terdiam. Kemudian Rasulullah menyambung, takutlah kamu kepada api neraka. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, walaupun kamu sedekah itu hanya sebelah biji korma yang kering. Kerana sedekah yang kita berikan ini menjadi penyelamat atau benteng kepada kita idza taradda, apabila berhadapan dengan azab Allah di hari akhirat. Dengan sebab itulah kita dengan penuh yakin bahawa Kompleks Pendidikan Al-Ummah ini yang sudah sekian lama mendapat dukungan daripada masyarakat, khususnya penonton kita pada hari ini, bahawa sumbangan kita masih diperlukan untuk menyiapkan kompleks ini yang untuk fasa 1 sudah dikatakan 80%. Cuma untuk touch up dia punya dinding, atap, strukturnya sudah siap. Jadi ini
adalah merupakan satu sumbangan yang disebut sadaqatin jariyah. Lihat saja, daripada awal tadi kosong hanya tapak, sekarang sudah naik ke tingkat yang ketiga dan insya-Allah tingkat yang keempat. Apabila dalam tempoh yang segera pelajar ni dapat pindah ke sini, kita sudah boleh menjimatkan sewaan shop lot atau rumah kedai, dan insya-Allah projek ini mampu disiapkan sekiranya para penonton yang ada ini benar-benar mempunyai tanggungjawab dengan apa yang kita sebut pendidikan damai tadi. Mudah-mudahan bukan sahaja pelajar, keluarga, tetapi juga insya-Allah masyarakat dan negara kita juga berada dalam keadaan assalam, sejahtera yang kita bincangkan hari ini. Masya Allah, Allahu Akbar. Itu dia kepada penonton. Boleh salurkan sumbangan di nombor yang tertera di kaca TV anda sekarang ini. Jadi Ustaz, sebagai kata-kata terakhir Ustaz, mungkin Ustaz ada nak kongsikan kepada penonton-penonton yang Assalamualaikum hari ini, yang mungkin bakal memberikan sumbangan ataupun yang mungkin telah pun memberikan sumbangan, Ustaz. Ya. Sumbangan ini dia ada yang sifatnya sunat, iaitu sukarela. Ya, betul. Ada sifatnya wajib, iaitu zakat. Namun perkara ini bergantung kepada kita kerana kesempatan yang Tuhan beri kepada kita, iaitu segala nikmat yang Tuhan bagi kepada kita, hendaklah kita kongsi. Seperti mana ayat akhir dalam surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika, adapun akan nikmat Tuhan yang ada kepada kamu itu yang dianugerahkan oleh Allah, fahaddith. Maksudnya you have to discharge all the nikmat yang Tuhan bagi kepada kita ini untuk kita bangunkan sesuatu yang bukan sahaja sifatnya mata benda material di dunia, tetapi dia sudah pasti diganjari seperti mana yang disaksikan oleh Nabi sendiri ketika diperlihatkan syurga dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, bahawa kelebihan kita bersedekah digandakan dengan 10, kelebihan kita memberikan pinjaman kepada mana-mana pihak, khususnya projek KPU ini juga gandaannya bertambah bithamaniyati asyar, iaitu 18 kali ganda berbanding dengan sedekah. Mudah-mudahan dengan cetusan ini, assalam ini, kita dapat berkongsi bukan sahaja kepada makhluk manusia, tetapi dengan seluruh alam dan makhluk spesies yang lain juga. Mereka mendapat manfaat daripada cetusan assalam yang kita bincangkan dalam masa tafsir maudu'i pada pagi ini. Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Semoga dipermudahkan insya-Allah segalanya. Dan kepada para penonton, Alhamdulillah sebenarnya kita dah berada di penghujung rancangan. Terima kasih buat anda semua yang bersama dengan kami hari ini. Mudah-mudahan banyak kebaikan yang kita dapat. Salam Jumaat insya-Allah. Dan sekian saja daripada saya, Dewi Tasusila Isrizal. Insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.